أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurniaan rahmat dan kasihnya, dipertemukan kita pada pagi yang mulia ini, dapat bersama-sama menunaikan salat fardu subuh berjamaah sebagaimana tuntutan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat kita menduduki sebentar satu majlis yang mulia, mudah-mudahan memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga moga-moga diampuni sekalian dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa seluruh ahli keluarga kita. Mudah-mudahan juga diperoleh akan semua akan kita pahala kebajikan daripada sekalian amalan yang dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung semula pengajian kita, kelas ganti. Minta maaf lah awal-awal, sebab Sabtu hari itu saya tak dapat hadir disebabkan ada komitmen program jabatan. Jadi alhamdulillah dapatlah tarikh untuk ganti. Kalau ikutkan bulan ni jadual agak padat sikit, tapi dapat ganti ni kira syukur banyaklah, alhamdulillah. Pada muka surat 42, hadis yang atas sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata bismillahirrahmanirrahim, maka diampun oleh Allah Subhanahu wa taala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa inna an-nasa idza ightabukum yamna'uhum al-malaku an dhalik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hendak berdiri kamu daripada majlis, maka kata olehmu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, maka bahawasanya manusia apabila mengumpat mereka itu akan kamu, nescaya menegah akan mereka itu oleh malaikat daripada demikian yang mengumpat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa inna man fa'ala dhalika wakallallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabunakum. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila duduk kamu pada satu tempat, maka kata olehmu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka bahawasanya barang siapa berbuat demikian itu mewakili Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat yang mendegah ia akan mereka itu daripada mengumpat, hingga tiada mengumpat mereka itu akan kamu au kamakat. Melalui daripada ketiga hadis yang dibacakan sebentar tadi, menyatakan berkenaan dengan kelebihan menyebut ataupun membacakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu kalimah yang mana kalimah di dalamnya terdapat nama-nama Allah yang mulia, seperti mana yang pernah dijelaskan berkenaan dengan Ar-Rahman dan juga berkenaan dengan Ar-Rahim. Cumanya pada pagi ini kita akan masuk sikit berkenaan dengan apa makna bismillah, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Hari ini kita baca sikitlah berkenaan dengan nama Allah.
Bila mana kita melihat pada hadis yang pertama kita bacakan sebentar tadi, menyatakan bahawa bagi orang yang membaca bismillah, sama ada bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, kedua-duanya diterima. Kedua-duanya ada hadis yang sahih. Dan juga bismillahirrahmanirrahim ni juga ada di dalam Al-Quran. Jadi kedua-duanya boleh diterima, kedua-duanya boleh dibaca dan juga mendapat fadilat yang sama. Cuma dari sudut kalau tanya ustaz, pahala dia sama tak? Ganjaran bilangan pahala, wallahu a'lam. Tu terpulang kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila mana disebutkan berkenaan bila baca bismillah diampunkan dosa. Bila baca bismillah ketika mana nak keluar daripada majlis. Katalah tuan-tuan, pada pagi ini orang lain cuti, tapi ada yang tak cuti. Maka dia sepatut masuk pejabat kata pukul 8. Jadi pukul 7 tu dia terpaksa angkat kaki dah. Sebab dia nak kena balik rumah bersiap hantar anak dan sebagainya. Contoh. Ataupun dia ni nak masuk dalam satu majlis, baru sampai. Maka dia nak duduk dalam majlis tu, dia baca bismillah. Memang pada kebiasaan satu-satu uruh ni nak keluar dan nak masuk, ada orang ni dia tak fokus pada majlis, dia fokus pada orang. Itu sebab bila mana satu orang yang mana batal daripada semayang dia sekalipun, Nabi ajar kaedah bagaimana nak keluar daripada semayang. Contoh tengah duduk semayang 3-4 sah contohnya, kalau main keluar macam tu saja, biasanya orang akan kata apa? Kentut ni kata, lagi 5 saat sampailah ni baru dah. Jarang orang akan berfikir bahawa mungkin tek cicak dia jatuh atas kepala kot. Jarang orang fikir tu. Biasa kalau bila mana orang keluar dari sembahyang je, kentut tadi kata. Jadi bagaimana Nabi SAW ajar, bila habis kita kentut tu, nak kata kentut separuh kan, kentut sampai habis tu, sebelum kita nak keluar, Nabi ajar pegang hidung dan tunduk. Pegang hidung, tunduk. Lepas tu keluar. Sayyidatina Aisyah tanya pada Rasulullah, pasal apa macam tu kaedah dia? Rasulullah kata, supaya orang ingat darah keluar daripada hidung dia dan dia batalkan semayang dia tu sebab darah keluar daripada hidung. Nak menghindarkan daripada kata-kata orang. Nak hindarkan daripada tu. Tuan Haji tu nampak warak kata, rupa kentut busuk nak mampus kan. Nampak? Ahli masjid pun kadang-kadang duk umpat sama sendiri tak? Nak mengelak daripada umpat tu, Rasulullah ajar kaedah cara keluar daripada semayang. Tapi cara kaedah keluar daripada masjid ataupun keluar daripada majlis, takkan nak tutup hidung pasal orang boleh tengok daripada awal sampai habis. Tak ada darah mitik pun kata. Kalau kita tengah semayang, siapa nak tengok sampai habis? Orang tengok depan, paling-paling orang perasan kita tutup hidung, hidung darah je. Nampak? Orang tak pandang sampai belakang. Tapi kalau dalam majlis, orang jadi, dia ni tak betah duduk majlis kata. Umpama burung duduk dalam sangkar, ataupun umpama ikan keluar daripada air, tak betah, dia tak boleh duduk diam, nak keluar daripada majlis ke. Ataupun orang yang datang lambat. Datang lambat ni kata, dia ni buat apa tadi ni, lalai ni, datang lambat ni, menyebabkan kata di orang. Maka afdalnya Rasulullah sebut baca bismillah dan juga selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala akan mendatangkan rasa sangka baik, akan mendatangkan rasa husnuzan, sangkaan yang cantik, sangkaan yang baik kepada orang-orang. Mungkin dia tadi baru ambil anak kot, tu yang dia lambat sikit. Ataupun dia ada kerja ni kata, kita lain semua cuti, mungkin dia kerja, jadi dia kena pergi pejabat, jadi dia keluar awal daripada majlis. Asbab daripada baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca bismillah dan kita baca selawat. Jadi di mana fadilat utamanya bila kita baca bismillah yang boleh dapat fadilat-fadilat sampingan sebegini? Di dalam kita baca bismillah, kalau orang tanya, "Kenapa awak suka baca bismillah?" Saya dulu selalu masa kecil-kecil lah,
Lah ni meninggal dah. Kalau tuan-tuan perasan, siapa biasa gunting rambut, dia punya kedai dekat klinik desa Kampung Pinang. Klinik desa Kampung Pinang tu, sebelah dia ada yang hujung sekali kedai bersihkan Cina. Dia kedai gunting rambut yang betul-betul sebelah klinik desa Kampung Pinang. Dia ni gunting rambut tuan-tuan, yang sukanya dengan dia, setiap kali dia sodok, bismillah. Setiap kali sodok, bismillah, bismillah, bismillah. Dia sodok tang mana, dia gunting tang mana pun, dia nak pasang apa, dia nak buh minyak ke apa, setiap satu daripada perpindahan pada perpindahan perbuatan dia tu, dia akan mulakan dengan bismillah, bismillah, bismillah. Sebahagian orang dia akan, pasal apa kerak ngak pakcik ni bismillah. Jadi kalau ada orang tanya begitu pada tuan-tuan, cakap begini, aku membaca bismillah kerana nak mendapatkan pada 3 perkara. Maka 3 perkara inilah yang menjadi asbab utama kepada fadilat-fadilat hadis yang kita baca ni tadi. Yang pertamanya adalah kita nak mendapatkan dia nama sebagai musahabah. Dia ada 3. Musahabah litabarru' wal isti'anah. Yang pertama adalah musahabah. Musahabah ni maksud dia kebersamaan. Bila kita baca bismillah, kita nak buat satu perkara, kita menyertakan Allah bersama dengan apa yang kita laksana. Jika yang kita laksana itu perkara yang baik, maka perkara tersebut menjadi asbab dapat ganjaran pahala. Dan jika perkara yang kita lakukan itu secara tak sengajanya kita tersalah, ataupun pada mata orang macam sengaja kita buat salah, Allah Ta'ala kafarahkan perbuatan tersebut. Hadis dia mana? Ni. Yang kita baca bismillah dalam satu perkara yang kita buat, dan perkara itu adalah salah ataupun mendatangkan dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Contoh, nak tengok berita. Nak tengok berita, bukan semua pembaca berita tu pakai tudung. Betul tak? Bukan kita boleh set kata, aku nak pembaca berita malam ni pakai tudung. Kalau gitu senang. Kita nak tengok berita, contoh, bila nak PRU ni kata, ngadak agung, ngadak dah kata. Tak tahu bila nak PRU, contoh. Ini bukan politik. Bila mana buka TV, bismillah. Dia buka. Uish, lawa rambut dia no. Nampak. Tengok aurat tu dah dosa kecil dah tu. Maka daripada aurat yang dosa kecil tu, kita nak tengok berita ke kita nak tengok rambut dia? Nak tengok berita. Maka nak tak nak kadang kena tertengok juga. Maka dikafarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilat mana? Ni. Hadis ada dah. Sebab apa dapat hadis ni? Pasal yang tadi ulama kata musahabah. Musahabah ni kebersamaan Allah. Pasal apa kita nak Allah Ta'ala bersama dengan kita dalam setiap perbuatan kita? Dia main yang kedua, nama dia sebagai litabarru' ataupun tabarru'. Yaknilah kita nakkan keberkatan daripada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala reda dengan apa yang kita buat. Bila mana datang keberkatan dan keredaan daripada Allah, maka sudah tentu perbuatan yang kita laksanakan itu akan memperoleh kemudahan, akan memperoleh satu situasi yang kadang-kadang tak disangka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh, ni bukan contoh pasal nak riak apa, tak ada. Saya bagi contoh tuan-tuan. Masa kami, kalau tuan-tuan ada yang tengok Facebook Pejabat Agama Tepin, Sabtu baru ni kami buat street dakwah Maulidur Rasul di Dataran Warisan. Bayangkan, hari Selasa daripada petang sampai malam lebat. Sampaikan Ipoh di bahagian Cepo Banji, punya lebat. 1 perak, bukan sebahagian perak ke bahagian Larut Matang saja, tak, 1 perak. Kalau tengok dalam ramalan kaji cuaca, saya ada seorang sahabat ni, dia rajin status WhatsApp dia, hari-hari dia akan update dengan ramalan cuaca ni. Saya tengok seluruh negeri Perak, seluruh, bukan sebahagian. Selasa lebat, Rabu lebat, Khamis lebat, Jumaat hari tu, hari Jumaat tu, kalau perasaan baru ni Jumaat, time semayang Jumaat, hujan, betul tak? Hujan, dia renyah-renyah gitu, lepas tu dia stop tak. Lepas tu asar tu, lebih kurang dalam pukul berapa? 5.30 ke pukul 6 macam tu, dia main balik rincik-rincik. Dan rincik-rincik tu, dia berterusan sampai pukul 12 malam.
Maka kami ni kita buat solat hajat kata, supaya besok kita doa pada Allah Ta'ala tak hujan. Doa tak hujan. Jadi kami pun masing-masing lah, masing-masing doa, masing-masing solat hajat dan sebagainya. Kami pun tengok pagi tu. Kalau tuan-tuan perasan, Sabtu baru ni pagi tu dia mendung saja, dia tak hujan. Dia mendung saja. Mai tengah hari tu dia rintik-rintik renyai-renyai. Tu kata, ya Allah, tahanlah, ya Allah, tahan. Kita minta pada Allah Ta'ala, tahan. Jadi dalam perancangan program ni, jangan kata bab bismillah, dengan Quran pun kita baca sekali. Jadi petang tu tengok, oh alhamdulillah tak apa hujan ni kata. Cumanya masa kami setting kemah pukul 5 petang tu, gelap. Dalam andaian hati ni kata, kalau hujan pun mungkin lepas maghrib. Sampaikan hujung-hujung saat telefon YDP kata, boleh tak kalau kami tak jadi, kami nak guna Dewan MPT. Kalau tak jadi ni memang kena masuk Dewan MPT. Dipersetujuilah minit dan sebagainya. Kemudian tak apa, kita jalan. Sampailah lepas maghrib tu buat forum santai. Saya dan juga satu orang saudara Islam yang baru masuk Islam pada bulan 7 baru ni. Bulan 6 kan bulan 7 baru ni dia baru masuk Islam. Dia daripada bangsa Sing dan agama Kristian. Umur dia baru 20 tahun. Dia dapat Islam tu lagu mana? Sekali kalau ada kesempatan kita cerita. Jadi tengah-tengah duk forum lebih kurang nak masuk Isyak, 8-10 minit macam tu. Masa tu dia main rintik-rintik. Tapi rintik-rintik yang tak berapa nak rintik sangat lah. Dia main setitik. Saya tengok langit kata, ya Allah, kalau kau redha dengan apa yang kami buat pada malam ni, ya Allah. Bukan doa saya seorang lah, doa sahabat-sahabat saya semua, doa hadirin apa semua. Doa, tapi antara doa, ya Allah, kalau kau redha pada majlis kami malam ni, ya Allah, kau tahanlah sekejap hujan, ya Allah. Kau tahanlah sekejap. Kau mohon, ya Allah, tahan sekejap. Dalam pada duk rintik tu, kawan saya WhatsApp dah. Dia kata, jom lipat tikar. Pasal kami hampak tikar. Sebab semayang maghrib di situ, semayang isyak di situ, kami hampak tikar. Jadi pakat duk semayang pun semua tu, kawan saya kata, jom kita tempat. Masa tengah forum tu, 2 tikar duk gulung lah. Saya WhatsApp, saya kata, bentang balik saya kata. Lepas tu dia pun bentang balik. Tengah duk bentang balik apa semua tu, depa duk tengok kata, nak hujan. Pakat duk berdiri lah masing-masing. Pasal duk bersedia nak lari lah. Tengah duk bersedia tu, habis forum apa semua, saya tanya pada pegawai saya, kalau Nek Qadi kita kenal dengan Setiausaha Ustaz Fakhruddin, saya tanya pegawai saya, macam mana Ustaz? Jalan tak jalan? Dia kata, terpulang pada Ustaz lah, ana ikut je, dia kata. Saya kata, okey tak apa, kalau macam tu kita stay semua, kita semayang dalam rincik-rincik, kita try tengok. Saya kata, betul je lah. Puk semayang semua. Dalam rincik-rincik tu, duk renyai-renyai tu, semua semayang. Duk dengar lah bunyi menitik dekat tikar. Tik. Nak. Tapi dalam hati ni, ya Allah, kami semayang ni, ya Allah, bantu kami, ya Allah. Dalam hati tu hidup, duk doa. Tak habis-habis dengan doa. Minta Allah Ta'ala bagi berkah, minta Allah Ta'ala redha dengan program tu. Dan akhir sekali, elok habis mayang isyak, rintik pun hilang, dan tak hujan sampai pukul 12 malam. Agak pukul berapa pagi tu sikit baru dengar kat mumbung rumah macam nitik-nitik, macam ada hujan renyai-renyai. Lepas tu bangkit pagi semalam, baru nak pi berarak. Dah siap semua nak pi berarak ni. Dah siap spanduk apa benda semua. Jalan baru tak dah sampai keluar surau. Baru jalan keluar sikit pada surau, boom. Hak tu memang bertempiaran habis semua. Ustaz tak ustaz berlentang tu habis berlintang pugang, terangkat kain untuk imam habis semua lari. Tiba-tiba pum turun habis semua hujan. Dalam hati duk sembang dengan kawan-kawan apa semua, dia kata, Allah Ta'ala tahan semalam kamaknya hari ni bagi sungguh-sungguh kata. Memang pagi semalam hujan lebat sungguh. Tapi alhamdulillah lah, kedua-dua program tu berjalan dengan lancar. Jadi saya pun bincang-bincang dengan kawan-kawan semua, alhamdulillah gamaknya Allah Ta'ala bersama dengan program kita. Allah Ta'ala bagi berkah dengan program kita. Jadi Allah Ta'ala tahan hujan tu supaya program kita boleh berjalan dengan lancar daripada pukul 5 sampai pukul 11 malam. Alhamdulillah. Itu antara salah satu kisah nyata yang saya boleh cerita kat tuan-tuan, yang kami baru hadapi sendiri. Bila mana satu perkara yang kita nak buat tu, Allah Ta'ala bersama dengan kita, kita akan mendapat satu keberkatan yang kita rasa mudah dan lancar dalam satu-satu perbuatan yang kita buat.
Tapi jangan pula kalau kata buat benda tak elok, lepas tu benda tu lancar. Oh ni Allah Ta'ala bagi berkat ni kata. Nak ambil RM1 duit masjid. Tak ada siapa tengok. Ambil RM2, ambil RM3. Sampai habis tabung tu dia ambil. Pasal apa? Dia rasa lancar Ustaz. Allah Ta'ala bagi berkah sungguh dalam masjid ni. Mencuri pun senang. Tu dia kan. Tu bukan berkah. Yang itu adalah satu azab daripada Allah yang kita panggil sebagai istidraj. Istidraj. Istidrah ni adalah satu benda yang Allah Ta'ala nampak bagi mudah juga. Nampak bagi senang, nampak bagi lancar. Tetapi daripada natijah perbuatan tersebut, membawa dia jauh daripada Allah Ta'ala. Dia kena tengok jenis-jenis juga. Ada jenis kelapangan yang Allah Ta'ala bagi, natijah dia baik. Ada kelapangan yang Allah bagi, natijah dia jauh daripada Allah Ta'ala. Yang tu tak kira sebagai satu bentuk keberkatan lah. Jadi dua benda tadi. Satu yang musahabah, kebersamaan Allah dalam sesuatu yang kita buat. Yang kedua adalah litabaruk, memohon keberkatan daripada Allah. Dan yang ketiga dipanggil sebagai al-isti'anah, iaitu meminta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Bila mana satu-satu perkara tu ada berkah, mudah-mudah saja Allah Ta'ala bagi bantuan. Bukan kata Allah Ta'ala rasa payah nak bagi bantuan, tak. Untuk kita yang diberkati itu, maka pertolongan Allah Ta'ala dia jadi mudah. Dia panggil sebagai nusratullah. Dia panggil ataupun nusrah, satu bentuk bantuan, satu bentuk pertolongan yang Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah di antara kenapa kalau orang tanya, awak suka sangat baca bismillah, cakap 3 benda. Yang pertama, aku nak Allah bersama dengan aku. Bila Allah bersama dengan aku, maka aku akan mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Dan bila mana keberkatan tu Allah bagi dekat aku, maka mudah-mudah saja setiap kali aku meminta pertolongan dan aku minta bantuan dan aku mohon daripada Allah, Allah Ta'ala akan segera menunaikan perkara tersebut dan memudahkan pada segala urusan yang aku laksanakan dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala nak bagi susah, benda yang kita rasa cetek pun Allah Ta'ala jadi susah. Kalau tuan-tuan tengok siapa yang baca Facebook semalam kan cuti Maulidur Rasul. Hari ni pun cuti juga. Orang semua pakat ambil kesempatan pergi bawa anak bini jalan-jalan apa benda semua. Saya Alhamdulillah semalam bawa lah Ustaz jalan-jalan anak bini semua. Tapi jalan Alhamdulillah lancar, tak ada masalah apa. Tapi sahabat-sahabat yang di belah Cameron, kalau kita tengok buka dalam Facebook ke dan sebagainya, mereka dok komplain kata yang paling mustahil tu, yang rasa paling tak masuk akal tu adalah 3 kilometer saja dia punya perjalanan. Jarak dia 3 kilometer. 3 kilometer ni tuan-tuan, bukan jauh tak mana. Daripada sini rasanya sampai kat pekan depan tu je 3 kilometer dah. Bukan jauh tak mana. Tapi nak sampai 3 kilometer tu mengambil masa berjam-jam. Berjam-jam nak sampai walaupun hanya 3 km. Yang paling dahsyat tu dia kata apa? Hotel saya lagi 200 meter nak sampai. Tapi dia kena naik kereta lah pasal nak parking kat hotel tu. Kat Cameron Highland. Hak baru ni semalam. Daripada kereta dia nak pergi ke hotel yang dia nak duduk tu 200 meter saja. Dia tulis dalam tu 190 meter tapi saya kampung awal kira 200 meter lah. 200 meter tu dia tengok dalam Waze lebih kurang nak sampai lagi setengah jam. Logik lah. Macam merangkak Jadi dalam keadaan yang sulit sebegitu, ada 2 keadaan sahaja. Sama ada Allah Ta'ala memang sengaja nak menguji dengan kesusahan, dan kadang-kadang Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa dengan kesusahan tersebut. Itu saja. Allah nak tengok awak ni betul nak bawa anak bini bercuti. Kalau ikhlas bawa anak bini bercuti, biasanya dia takkan marah-marah, dia takkan beban. Tapi kalau yang jenis macam terpaksa je bawa anak bini cuti ni, baru jam sikit dia dah maki hamun orang lah. Allah nak tengok keikhlasan pada perbuatan seseorang. Jadi dalam 3 hadis tersebut, Allah Ta'ala menceritakan, Rasulullah menceritakan berkenaan bila mana membaca bismillah, yang pertama diampunkan dosa, yang kedua akan dijauhi daripada ribah manusia. Ribah manusia ni adalah satu bentuk umpatan, satu kata-kata yang buruk kepada seseorang. Dan memang ada jenis manusia ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mana bila orang kata ke dia, dia tak balas pun. Ni ada sebahagian orang yang Allah bagi kemuliaan karamah pada dia. Biasanya kita jumpa orang-orang begini memang orang-orang alim lah. Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, kita jumpa sebahagian daripada mereka ni,
kita dapat melihat, macam saya banyak kali nampak lah dengan bukti nyata, cuma tak mau cerita siapa adalah. Orang ni kata kat dia, sedia duk kata. Kadang kata kok celah nu, kadang kata kok celah ni. Macam-macam dia punya perkataan tu. Jadi orang ni yang kena kata ni, dia tak balas pun. Dia tak balas. Dia duduk diam saja. Dia tak maki balik, dia tak marah balik, dan dia tak balas balik. Cuma nak kata adilnya Allah Ta'ala, benda yang dia kata ke orang tu, Allah Ta'ala bagi balik kat dia. Dalam satu bentuk yang mustahil. Satu bentuk yang kita kata, sampai teratur tu. Tu. Kita buat satu benda yang mana kita menggapai cinta Allah. Kita nakkan redha Allah, kebersamaan Allah dalam setiap apa yang kita laksana, maka insya-Allah Taala Allah Taala akan bantu kita dari semasa ke semasa, daripada kita bukan siapa-siapa kepada seseorang yang diberi kemuliaan sedikit sebanyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jenis manusia yang mana pantang orang kata ke dia, jangan balas. Bahkan Nabi SAW sendiri, ketika mana dia sedang berdiri dengan Sayyidina Abu Bakar, dalam hadis ni sebut, ada seorang orang kafir, dia kata ke Abu Bakar, dia kata pam, dia hina Abu Bakar, pam. Abu Bakar diam, Rasulullah senyum. Kenapa Rasulullah senyum? Ada sebab ada. Kemudian Abu Bakar balas satu saja celaan daripada orang kafir. Balas satu saja celaan daripada banyak-banyak kata maki, dia balas satu saja. Rasulullah pun hilang senyum dan Rasulullah memalingkan badan dia. Rasulullah pi. Bila mana Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, masa orang kafir tu duk kata ke aku macam-macam, hang senyum. Tapi bila aku balas sekali saja, hang tak senyum dah hang belah." Tu bahasa orang kita. Rasulullah kata apa? Masa hang dikata oleh Yahudi, oleh orang kafir ni tadi, malaikat ni berkerumun duk keliling hang, kata balik ke dia. Aku senyum je lah. Pasal malaikat yang laknat dia, malaikat yang kata ke dia. Tapi bila hang balas, malaikat lari semua. Malaikat serahkan tugas tu pada hang, malaikat tak mau ambil part lah. Jadi dia kata, kalau malaikat pun belah, aku belah. Nampak? Maksud ayat bahasa kita lah. Bahasa hadis dia bukanlah begitu, cuma bahasa nak bagi faham. Bila mana ada orang mencaci, orang menghina, ni orang mengumpat dan sebagainya, kita hanya diam sahaja. Diam itu adalah bentuk komunikasi yang kadang-kadang membawa berkah daripada Allah. Salah satu contohnya ketika mana diceraikan oleh Rasulullah Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika mana Rasulullah menceraikan Sayyidatina Hafsah, memang salah Hafsah pun. Hafsah yang salah sebenarnya. Dia punya cerita asal dia, Rasulullah pergi ke rumah Siti Maria. Bila mana pergi rumah Siti Maria, Rasulullah duduk lama sikit. Sebab rutin Rasulullah, setiap kali lepas waktu asar, Rasulullah akan pergi kat rumah seorang-seorang bini dia. Dia akan ziarah. Mana yang dia tak sempat ziarah, dah nak masuk waktu maghrib, dia sambung besok. Dia sambung. Lepas asar memang itulah rutin Rasulullah, kalau tak ada apa pergi ke mana-mana. Jadi ada satu kali tu Rasulullah duduk kat rumah Siti Maria lama. Duduk rumah Siti Maria lama. Dan Rasulullah ni bukan sekadar bermadu, Rasulullah juga suka minum madu. Sampai satu tahap Rasulullah duduk lama kat rumah Siti Maria ni, pasal madu yang ada kat rumah dia ni sedap sungguh. Nama dia adalah Siti Maria Al-Qibtiyah, seorang daripada Mesir yang kahwin dengan Rasulullah. Maka bermula rentetan daripada cerita itu. Sepatutnya selepas daripada rumah Maria, rumah Sayyidatina Aisyah, maka Aisyah ni, dia dalam banyak-banyak isteri Rasulullah, Aisyah ni dia rapat dengan Hafsah, dengan anak Sayyidina Umar. Ialah anak Umar, anak Abu Bakar, elok lah. Dua orang dia pun dia rapat. Jadi Aisyah ni dia meluahkan rasa ketidakpuasan hati dia itu kepada Hafsah. Jadi depa ni duk bersembang berdua. Masa depa duk bersembang berdua, maka Hafsah ni mulut dia macam pak dia sikit. Anak pak, anak Sayyidina Umar. Jadi ada perkataan dia tu yang mana Rasulullah tak suka dengan apa yang disebut. Dia membawa cerita yang kurang sedap didengar dengan isteri-isteri Nabi SAW. Mereka ni duduk bersembang. Jadi Rasulullah tak suka. Rasulullah rasa dia buat salah, dan Rasulullah ceraikan dia. Rasulullah ceraikan Sayyidina Hafsah. Dan Sayyidina Hafsah ketika itu
selepas diceraikan, dilafazkan talak oleh Rasulullah, dia diam sampai dia balik rumah pak dia. Pak dia marah kat dia pun dia diam. Sehinggalah turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk rujuk balik Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi bila mana kita tengok dalam situasi sirah, kadang-kadang dengan kita berdiam diri, walaupun kita salah, walaupun puncanya kita, dengan berdiam diri, kadangkala akan ditimbulkan hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang pegang hati-hati manusia, Allah Ta'ala yang menjaga akal fikiran manusia, dan kadang-kadang dengan hanya diam, Allah Ta'ala akan mendatangkan natijah yang baik kepada kita semua. Tapi bukan semua perkara kena diamlah. Ada perkara kita kena bersuara, ada perkara kita kena pertahankan. Tapi ada kadang-kalanya perkara yang cukup kita diam, Allah Ta'ala akan bantu sehinggalah selesai masalah yang ditimpa oleh kita. Dan tersebut pada khabar daripada seorang yang mengqasad akan rumahnya, melainkan mengikut akan dia syaitan, dan apabila masuk rumahnya dan berkata bismillahirrahmanirrahim, berkatalah syaitan, tiada dah jalan masuk bagiku pada rumah ini. Dan apabila didahulukan pada makanan dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim, berkatalah pula syaitan, tiada jalan bagiku pada makanan ini. Dan apabila didahulukan kepadanya minuman dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim, berkatalah syaitannya, tiada diminumnya bagiku di sini. Dan apabila berbaring atas lambungnya dan berkata bismillahirrahmanirrahim, berkatalah syaitan, tiada tempat berbaring bagiku di sini. Riwayat ni adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan syaitan kurus dan syaitan gemuk. Tapi tak apa, syaitan kurus, syaitan gemuk ni kita akan cerita kemudian, ada kat belakang tak silap. Betul lah. Jadi syaitan ini, bila mana kita baca bismillah dalam satu perkara yang kita buat, kita meletakkan kebersamaan Allah bersama dengan kita, maka dia takkan boleh bersama dah. Tetapi bila mana kita tak meletakkan kebersamaan Allah, maka dialah yang akan bersama dengan kita. Tak kira dalam apa jua kebaikan yang kita buat. Kalau kita tidur, kalau kita makan, kalau kita berak, kalau kita minum, masuk masjid sekalipun, Ustaz, saya tak nak baca bismillah, boleh tak Ustaz? Pasal apa? Kalau saya tak baca bismillah, syaitan tu masuk sekali dalam masjid. Ni orang panggil mulai buruk ni kadang. Nah. Bila mana syaitan tu masuk dalam masjid, sekali boleh mayang sama-sama. Itulah ya buruk. Dia sebenarnya bukan kata kebersamaan syaitan tu dia masuk masjid, sekali dia boleh mayang sekali, dah. Bila mana masuk masjid tak baca bismillah, sebab tu sekali dalam masjid sendiri, Allah Ta'ala mendatangkan kelalaian pada dia. Tuan-tuan biasa tengok tak orang duduk masjid tapi bergelak ketawa? Biasa tengok. Dia masuk masjid, dia duduk dalam masjid tapi duduk terkekek-kekek. Itulah bentuk kelalaian yang dihasut oleh syaitan. Bila mana masuk masjid tapi tak menggunakan nama Allah bersama dengan dia, maka walaupun dia duduk dalam masjid, Allah Ta'ala takkan berkahkan dia dalam masjid. Itu sebab kadang-kadang ada orang duduk dalam masjid tapi mencuri. Lagi dahsyat kat Indonesia. Kat Malaysia saya tak pernah dengar lagi lah. Kalau kata ada pun mungkin di bukan Taiping lah. Dekat Indonesia saya pernah dengar cerita dalam masjid berzina. Dekat sok perempuan berzina dalam masjid. Bayang, dalam masjid dia pun boleh buat benda tu. Kita ni kata dalam masjid ni, sebahagian orang nak cakap bab dunia pun takut. Nak cakap bab perniagaan pun takut. Kadang-kadang tu duk sembang, dia tersedak kata, kita cakap bab dunia ni kata. Jom kita duduk kat beranda. Duduk kat beranda sembang habis. Jangan duduk di kawasan masjid. Yang nama masjid ni, ialah kalau ikutkan tanah wakaf ni, sebuah ni masjid punya lah. Tapi yang kata yang betul-betul kena jaga adab masjid ni adalah dia panggil ruangan solat. Ruangan solat. Kalau di masjid ni, ruangan solat ada karpet ni lah. Ni petak ni. Inilah ruangan solat. Di sinilah kena menjaga segala jenis adab. Kalau dah keluar daripada pintu tu, kalau nak sembang bab dunia, kalau nak pergi menega, nak buat promotion ke apa, terpulang, tak ada masalah. Yang ulama bincang tentang kawasan masjid ni, tempat dia semayang, ruang solat. Hak tu banyak adab yang kena jaga. Itu sebab kata tuan guru kami dulu, kita ni baca bismillah bukan sebab kita nakkan sangat kemuliaan tertentu. Dia kata kemuliaan ni kalau Allah bagi tak apalah. Pesan tuan guru saya dulu, Maulana Yusuf,
Dia kata kita baca bismillah ni, yang pertama adalah sentiasa kita ingat kepada Allah. Yang keduanya, kita dibebaskan daripada senarai nama orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang yang memang duk ada dalam senarai dah. Alhaakumut takatsur. Alhaakumu tu daripada perkataan lahwan. Lahwan ni maksud dia lalai. Alhaakumu, dilalaikan mereka itu. Dilalaikan. Dilalaikan maksudnya dia bukan lalai pada kehendak dia. Dia dilalaikan oleh sesuatu entiti. Siapa dia? Allah Ta'ala. Dia sebut at-takatsur. At-takatsur ni adalah sejenis perlumbaan yang buruk. Perlumbaan yang buruk ni macam-macam lah. Mengejar harta dunia, mengejar anak pinak, mengejar kekayaan. Yang ni adalah perlumbaan yang buruk. Bukan kata tak boleh buat. Tapi kalau dia, jom kita lumba siapa paling kaya. Nak banding dengan jom kita lumba selawat siapa paling banyak. Di antara dua perlumbaan ni, perlumbaan yang buruk, inilah yang kata lumba kaya, lumba harta, lumba pangkat, lumba anak siapa paling banyak, lumba habis ni. Yang ini lumba yang tak elok. Dan perlumbaan tersebut adalah hasil daripada kelalaian yang Allah Ta'ala sengaja bagi. Jadi memang ada senarai dah. Dia ni lalai. Jadi nak keluarkan diri kita daripada senarai lalai ni, maka kurang-kurang kata, sebelum melakukan sesuatu perkara, mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita tak lalailah dalam perkara-perkara. Sebab sehari contoh, kita nak makan. Kita nak makan, sambil makan selawat kan bertimbang? Dah sembang dah. Ataupun kita nak masuk tidur. Kita masuk tidur, kita baring. Baca bismillah. Baring-baring tu, sembang dulu ke zikrullah dulu? Kadang sembang dulu dengan orang rumah. Sembang. Sampailah salah seorang bunyi dengkur. Itu biasa. Saya pun biasa. Duk sembang kalik diorang. Nak, tak saya dia, tak dia saya. Mesti salah seorang dengkur dulu. Tengah duk syok cerita, tengah duk rancak sampai klimak. Lah, tidur dah orang mana. Nampak? Kadang-kadang sementara nak tidur tu pun, kita duk cerita benda yang bukan zikrullah. Jadi kalau nak elak daripada nak keluarkan diri daripada orang-orang yang lalai, kurang-kurang sebelum buat sesuatu itu adalah kita baca bismillah. Dan di antara tanda-tanda kelalaian ni kita habis setakat itulah tempat berbaring bagiku di sini. Nanti kita sambung dekat maka apabila. Jadi sebagai yang terakhir, tanda-tanda orang yang lalai itu macam mana? Tanda-tanda orang yang lalai, di antaranya adalah kurang membaca Al-Quran. Dan kurang membaca Al-Quran ini adalah hasil daripada, kata tuan guru kami, maksiat mata. Maka maksiat mata yang dia selalu buat setiap hari menyebabkan dia rasa berat nak membaca Al-Quran. Dia kata berat tu nak kata macam mana? Dia buka saja Al-Quran, baru baca 5 baris, tiba-tiba tu, dia jadi berat baca Quran. Jadi perbanyakkan istighfar sebelum baca Quran. Biar terhapus dulu dosa-dosa maksiat mata, supaya Allah bagi cerah mata kita nak membaca Al-Quran. Di siapa jadi kurang baca Quran? Dia kata, saya ustaz bukan tak nak baca, saya baca, tapi bila pantang buka menguap. Baru nak buka menguap tak nak buka. Itu masalah. Di antara dosa-dosa yang masih menempel di tubuh badan dia. Jadi istighfar, kemudian bacalah Al-Quran. InsyaAllah jangan kata 5 baris, 5 muka surat pun boleh pi. Boleh pi insyaAllah. Dan yang kedua, tanda-tanda kelalaian adalah kurang berzikir. Ni kita duk sambut maulid ni. Kita sambut maulid, kita bukan hanya berselawat ketika buat rombongan ataupun kita buat spanduk. Tak semestinya hanya ketika itu kita berselawat. Pagi ni kita boleh selawat. Duha sagi kita boleh selawat. Tak syarat 100, tak syarat 1000. Berapa yang kita mampu buat. Boleh 3, boleh 1, boleh 5. Tapi kalau nak istiqamah, kita tetapkan. Tu baru nama istiqamah. Contoh, pagi ni kok mana pun aku nak habiskan 100. Tak kira tengah bawa kereta ke, tengah jalan kaki ke, tengah duduk sementara nak sampai ke rumah ke, tak kira. Aku nak habiskan 100 juga satu hari. Tu kalau nak istiqamah. Tapi kalau baru nak latih diri, terpulang. Bila-bila sahaja masa yang ada, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab selawat ni adalah di antara tanda cinta kita pada Nabi.
Bukan hanya semata-mata angkat spanduk, buat jawi, tulis cantik-cantik. Yang itu tanda cinta juga. Tapi tanda cinta yang lebih agung adalah memperbanyakkan selawat. Sebab selawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah suruh kita buat, dan Allah Ta'ala dan malaikat juga buat. Kan khutbah selalu sebut ayat Quran daripada surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala cerita dulu bahawa Allah dan malaikat selawat pada Nabi. Lepas tu baru Allah Ta'ala suruh kat kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah suruh kita selawat. Allah buat dulu, baru suruh kita buat. Menandakan pada kita, sebelum kita nak suruh orang, pastikan diri kita dulu kita dah amalkan. Kita dah buat, baru kita boleh suruh orang lain. Jangan, ni hang buat tu, hang buat ni, hang buat ni. Tapi bila tanya pada diri dia, hang buat apa? Nak, tu yang Quran sebut, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun. Bagi sejenis manusia yang mana hang suruh orang buat baik, hang ajak orang tu begini-begini, tapi hang sendiri pun ke laut. Jadi orang-orang sebegini Allah Ta'ala kata afala ta'qilun, hang tak ada akal lah, hang tak fikir lah. Allah Ta'ala balas balik kepada orang yang menyuruh sahaja tetapi dia sendiri pun tidak buat. Yang ketiga adalah pertama, kurang baca Quran. Yang kedua, kurang berzikir. Yang ketiga adalah dia duduk dalam semayang, tapi dalam semayang itu tak membawa dia satu hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hubungan yang paling dekat dengan Allah ni dalam semayang. Dalam semayang kira hubungan paling dekat sekali. Sebab dalam semayang ni kita ada mengaji, dalam semayang kita ada zikir, dalam semayang kita ada fi'liyah, kita ada pergerakan-pergerakan. Jadi sepatutnya dalam semayang ni kita paling fokus dan kita paling tertumpu sekali hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam semayang ni hubungan dengan Allah tu tak berapa nak rasa, maka dia adalah satu masalah. Macam saya pernah sebut baru ni nak, kalau kita makan tak rasa, bermakna kita sakit. Contohnya demam, contohnya COVID, ataupun dia rasa dia rosak. Bila dia makan tak ada rasa, dia dah rasa resah, dia rasa gundah gulana. Ini kan pula ibadah tapi tak ada rasa. Bila ibadah tak ada rasa, juga memerlukan kepada kerisauan yang sama. Sebab mesti ada masalah. Kenapa aku baca Quran tak rasa, aku zikir tak rasa, aku sembahyang tak rasa. Ada sesuatu yang tak kena. Maka kita cari punca tersebut, insya-Allah Taala bila diperbaiki, dia akan menyebabkan kita ada satu rasa yang manis di dalam ibadah-ibadah. Dan yang terakhir, yang keempatlah, adalah banyak masa kita itu terluang pada perkara yang dunia berbanding dengan perkara yang akhirat. Kita tengok balik masa kita 24 jam. Saya ada 24 jam, Tok Imam 24 jam, pengerusi 24 jam, jemaah 24 jam, semua 24 jam. Tak kurang seminit, tak lebih seminit. Tapi dalam 24 jam masing-masing yang Allah bagi ni, kita cuba istiqamah dalam kehidupan ni, perbanyakkan masa tu. Contoh dalam 24 jam, kalau bahagi kepada 2 jadi 12 jam. Maka kita ambil 13 jam paling kurang. Kira macam 60-40 lah. Kita ambil 13 jam untuk perbanyakkan pada perkara akhirat berbanding dengan perkara dunia. Okey, tuan-tuan, tadi siapa yang datang masjid pukul, katalah datang masjid tadi 5.45. 5.45 datang masjid, sampai sekarang katalah sampai 7.45 contohnya. Satgi ikut dia dah hala nak ni ke apa semua, 7.45 lah kita ambil. Maknanya kat situ 2 jam dah duduk dalam ibadah. 2 jam dah. Jadi nak cari lagi berapa jam? Cari lagi 11 jam. 11 jam lagi nak jumpa tang mana? Sambil kita duduk berjalan boleh. Ni masuk satgi Zuhur, mungkin duduk lagi setengah jam. Asar, Maghrib, satgi Maghrib contoh kalau ada kuliah duduk lagi. Perbanyakkan masa tersebut di dalam ibadah. Dan kalau nak perbanyakkan masa dalam ibadah, tak semestinya kita buat ibadah. Hanya dengan baca bismillah, benda tu jadi ibadah. Contohnya apa? Nak tidur. Nak tidur ni kira ibadah paling mudah sekali. Tidur ni ibadah paling mudah. Kita nak tidur, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ajar dekat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, kalau nak tidur, jangan tidur selagi tak buat 4 perkara. Ini Rasulullah ajar dekat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kalau kita nak buat pun boleh, tak ada masalah. Cumanya ini adalah sebagai salah satu ibadah sebelum kita nak tidur. Yang pertama adalah Rasulullah kata dekat Sayyidatina Fatimah, jangan tidur selagi tak khatam Quran. Itu yang pertama. Jangan tidur selagi tak khatam Quran. Sabarlah, khatam Quran pula ustaz, jenuh dah. Sabarlah ustaz. Jangan tidur selagi tak khatam Quran. Yang kedua, jangan tidur selagi belum memperoleh syafaat Rasulullah
Yang ketiga, jangan tidur selagi orang tak terima dia dan dia tak terima orang. Maksud dia, jangan tidur selagi mana dia tak merelakan orang dan orang belum merelakan dia. Jangan tidur. Dan yang keempat adalah, jangan tidur selagi mana belum buat haji dan umrah. Ini Rasulullah pesan dekat Sayyidah Fatimah ni. Jangan tidur selagi tak buat empat benda. Maka Fatimah ni, dia tunggu. Bila Rasulullah nasihat kat dia begitu, Rasulullah pergi sembahyang 2 rakaat. Fatimah ni, dia takkan aku nak khatam Quran kata. Nak buat haji umrah. Dahsyat tak? Tak apa, dia tunggu pak dia. Rasulullah habis sembahyang 2 rakaat. Rasulullah habis sembahyang 2 rakaat, dia pergi kat Rasulullah. Dia tanya, Rasulullah, ayah anda, bolehkah orang khatam Quran sebelum tidur? Rasulullah kata, bukankah dengan membaca Qul huwallah 3 kali pahalanya seperti membaca seluruh Al-Quran? Maknanya sebelum tidur jangan lupa baca 3 Qul. 3 Qul huwallah, bukan 3 Qul, 3 kali Qul huwallah. Baca 3 Qul huwallah. Kemudian yang kedua adalah, jangan tidur selagi belum dapat syafaat Nabi. Iaitu apa dia? Banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Sebab dalam hadis Nabi sebut, orang yang paling dekat dengan aku dekat hari akhirat besok adalah orang yang paling banyak selawat. Kalau dah dekat dengan Nabi, sudah tentu akan disyafaatkan oleh Nabi. Jadi baca Qul huwallah 3 kali, kemudian baca selawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah, dia kena merelakan mukminin mukminat, dan mukminin mukminat pun kena rela pada dia. Iaitu macam mana? Dia kena memaafkan sekalian muslimin dan muslimat. Dan bagaimana pula dia nak mendapat kerelaan daripada muslimin muslimat? Dia kena doa keampunan pula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ni dia panggil sebagai doa bilion pahala. Ni doa. Doa ni sekali baca berbilion pahala. Ambil dalil daripada mana? Sebab setiap kali kita mendoakan satu orang, kita dapat satu kebajikan. Kalau doa semua orang, yang hidup lah pun ada 7 bilion. Yang dah mati tak tahu berapa puluh bilion pula dah. Jadi kita mendoakan setiap satu daripada mereka. Orang kafir ni, boleh doa ke mereka? Boleh, selagi tak mati tak ada masalah. Tapi yang kita doa ni, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi hak orang Islam ada lah atas muka bumi pun 2 bilion. Kalau nak anggap doa untuk 2 bilion, 2 bilion pahala pun cukup banyak dah untuk kita. Ni jangan lupa memaafkan saudara se-Islam dan mendoakan keampunan mereka. Yang keempat adalah, bolehkah kalau sebelum tidur buat haji dan umrah? Rasulullah menyebutkan tentang satu fadilat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1 kali. Pahalanya itu menghapuskan dosa buih di lautan, dan seperti dia buat haji ataupun buat umrah. Ni yang Rasulullah ajar dekat Sayyidatina Fatimah. Jadi bila mana dia tidur, dia lenakan kepala dia, walaupun dia tak jaga, azan subuh baru jaga, Allah baru jaga. Tak dan tahajud, tak dan nak ambil wuduk, tak dan apa. Jaga-jaga azan. Maka daripada dia start lena sampai azan, Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia. Tak berhenti. Tidur saja. Tapi dikira sebagai ibadah. Hak tu saja 8 jam lah. Boleh ambil lah. Hak ni 2 jam. Hak malam lagi 8 jam. Dah 10 jam. Tinggal nak cari lagi 3 jam. Allah takkan lagi 3 jam tak boleh nak cari. Nampak betapa mudah sebenarnya kita nak buat pahala dan ibadah sebagai orang Islam. Hanya dengan baca bismillah, amalan tersebut dikira ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, dari sekian itu sahaja perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada kuliah yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.